Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairul hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita sambung ke surat 25. Yang ketiga, musyahadah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang serba sedikit berkenaan ada 3 musyahadah. Nah, pertama, musyahadah segala perbuatan Allah. Musyahadah mana penyaksian kita segala perbuatan Allah. Allah Ta'ala firman dalam surah Yunus, Qul inzuru maza fis samawati wal ard. Lihatlah kamu, katakanlah Muhammad, lihatlah kamu, pandanglah kamu, tengoklah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Musyahadah kita, penyaksian kita, melihat dengan sungguhnya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan Allah taala ni tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang kalau Allah menghendaki, dan tidak ada yang boleh menghendaki kalau Allah menghalang itu. Kita nak hujan, maka Allah bagi hujan, tapi bukan kita punya kehendak, tapi Allah punya kehendak. Kita nak hujan, ada ketikanya Allah tak bagi hujan. Maknanya hujan yang kita nak kemarin ni, yang Allah turun bukan kehendak kita tapi kehendak Allah. Kerana kehendak kita hujan, satu ketika nak hujan tapi tak hujan. Dan begitulah seterusnya tu. Kemudian kita musyahadah segala sifat-sifat Allah. Kan, sifat Allah itu seperti qudrat, iradat. Kan, yang ada pada kita ni qudrat, iradat juga. Tapi bukan hakikatnya qudrat iradat yang ada pada kita ini adalah qudrat iradat yang hakikinya. Cuma kita majaz, pinjam cakap je. Kuat sungguh kamu ni, pandai sungguh kamu ni. Padahal yang pandai itu Allah, yang bersifat dengan ilmun. Allah yang bersifat dengan pengetahuan. Kita ni bukan ada pengetahuan. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, apakah ini, apakah ini, apakah ini. Sedangkan Allah tak ajak kepada malaikat apa yang ditanya itu. Jawab malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat kata, ya Allah, kami tak tahu melainkan apa yang kami diajar oleh kamu, itulah yang kami tahu. Kalau kamu tak ajar kepada kami ni, kami tak tahulah. Begitulah kita ni, yang kita tahu ini mana Allah yang memberi kepahaman kepada kita. Walaupun perantaraan belajar, kita kata itu adalah peraturan alam. Nak ilmu kena belajar, nak kenyang kena makan, nak pandai kena berusaha, nak kaya kena berusaha. Tapi pada hakikatnya Allah yang memberi kekayaan. Allah nak kepada seseorang itu kaya, Allah lorongkan jalan-jalan kekayaan kepada dia. Dia pandai usaha, pandai memikirkan, berusaha, dia rajin dan segala-galanya, sehingga dia mencapai kejayaan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kita tidak ada sifat-sifat itu. Yang ada hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebut la hayyun la hayya 'alal haqiqah illa Allah. Tidak ada hidup yang sebenarnya melainkan Allah. Wala 'alima, tidak ada yang alim yang mengetahui fil haqiqati illa Allah. Tidak ada yang alim melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada wala qadir ala haqiqati illa Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu taala. Jadi maknanya tidak ada pada kita ni, hanyalah ada pada Allah Subhanahu taala sifat-sifat ni saja. Kemudian kita datang ke yang ketiga, musyahadah kepada zat Allah. Ini lebih tinggi lah, ini makam yang tinggi. Kan, mungkin makam yang pertama, yang kedua itu kan, itu adalah kita boleh melihat kan, dan kita boleh memahami. Tapi musyahadah kepada zat Allah ni maha tinggi.
iaitu musyahadah seseorang akan zat Allah Ta'ala di dalam mendapat akan segala zat makhluk ini, iaitu bahawa engkau musyahadah dan ingatlah hati engkau bahawa tidak ada yang mawujud di dalam makhluk ini melainkan Allah jua yang mawujud. Tak ada yang mawujud. Mawujud yang erti kata yang wujud, yang tidak, yang wujud dengan sendirinya. Wujud juga kita ni, tapi wujud yang dimawujudkan, wujud yang ada ni yang diadakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan juga perbuatan kamu, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Allah mencipta manusia, bukan kita jadi dengan sendiri dah, tapi Allah mencipta kita ni. Ini kita kena ingat. Kadang-kadang manusia lupa dia diciptakan. Bila dia lupa dia diciptakan, maka dia tak akan nampak, dia tak akan melihat kehebatan pencipta dia. Dia melihat hebatnya dia, sebab dia lupa dia diciptakan. Umpama kalau kita kata anak patung, kan, anak patung ataupun kereta lah, kita katakan kita beli tu mahal harganya, kereta mahal harga, tapi tak guna lah, kan, kalau tak ada enjin, kan. Nah, begitu juga apa-apalah, kan, kita kata oh rupanya hebat, zahirnya hebat, tapi apa ni, tidak ada berfungsi, kan. Hebat tu tak ada berfungsi. Mana hebat pada rupa, umpamanya seorang perempuan yang cantik tapi mati. Cantik dia, bekas ratu cantik, kan, ratu cantik ni mati dalam keadaan muda, mati dalam umur apa ni 20-an, muda, cantik umpamanya. Nah, maka bapa dia pun kata, siapa nak kahwin dengan anak saya ni yang baru mati ni? Ni ratu cantik ni baru seminggu dinobatkan sebagai ratu cantik, baru je mati, duk panas lagi badan dia. Siapa nak nikah dengan dia? Saya bagi free of charge-nya. Ada tak orang Bukit Jana nak pergi nikah dengan dia? Taubatlah home, tak nikah. Bukan kata nak nikah, tidur sekali masa mati pun tak mau dah, kan, tak mau dah, kan. Pasal tak ada maknanya. Walaupun cantik, walaupun muda, tapi roh tak ada, kan, tak ada makna. Begitulah kita ni. Hakikatnya kita ni hidup, kita ni ada, kita ni bukan hidup yang dikehendaki oleh kita. Allah yang mengkehendaki kita hidup. Wujud kita ni Allah kehendaki. Jika demikian, pendapat engkau yang mawujud itu jika demikianlah pendapat engkau yang mawujud di dalam makhluk ini hanya Allah jua yang mawujud, tidak lainnya, niscaya hilanglah dan fanalah wujud makhluk ini pada musyahadah engkau. Makna kita tak nampak pertolongan daripada makhluk. Kita tak nampak makhluk itu boleh menjadikan sesuatu kepada kita. Sebab makhluk yang kita nampak dia itu melakukan sesuatu itu, pergerakan dia pun adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menghendaki. Pandang jauh tu, macam kita pandang, kita cerita kemarin lah, kan, kita tengok matahari, tengok bulan, tengok pokok, tengok orang, tengok segala-galanya, kita nampak kehebatan yang kita nampak itu adalah bukan hebatnya matahari, bukan hebatnya bulan, bukan hebatnya bintang, bukan hebatnya pokok-pokok, bukan hebatnya segala-gala makhluk ini, tetapi kita nampak kehebatan yang menciptakan kehebatan itu, yang kita kata hebat tu. Tu barulah kita nampak hebatnya apa di musyahadah kita tu. Kita tak kata hebat makhluk itu, tapi kita kata hebatnya pencipta makhluk ini. Kan, hebatnya pencipta tu, bukan hebatnya yang dicipta tu, tidak, kan. Hilang dan fanalah wujud makhluk. Kita tak nampak kewujudan makhluk ini. Yang terjadi ini adalah semuanya adalah kehendak innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawanya sesuatu ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa faedahnya apabila kita musyahadah macam tu, tuan-tuan? Maknanya kita tidak akan terpedaya dengan makhluk ini.
kita tidak akan terperdaya, kita tidak akan beriktikad iblis, syaitan, jin itu memberi bekas, memberi kesan, memberi sakit, memberi kaya, memberi segala-gala. Bukan. Kita beriktikad bahawanya makhluk-makhluk ini tidak memberi kesan sedikit pun. Kan, kepada kita ni. Tidak memberi kesan, tidak memberi manfaat sikit pun kepada kita ni. Yang memberi kesannya adalah Allah, sama ada mudarat ataupun manfaatnya tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah menkenaki dia mendapat hidayah, tiada siapa pun, tak ada seorang pun yang boleh menyesatkan dia. Begitulah sebaliknya, kalau Allah nak menyesatkan, tak ada siapa pun yang boleh memberi hidayah. Pasal milik Allah. Itu contoh yang kita nampak, kan, yang di antara lah. Kerana wujud segala makhluk ini datangnya daripada wujud Allah Ta'ala. Kalau makhluk ini wujud, kan, kalau makhluk ini wujud dengan sendirinya, kan, kita kata kita ni hidup dengan sendirinya, tak ada yang wujudkan kita, itu bukan makhluk dah tu. Itu khalik lah tu, Tuhan lah tu. Tapi kita diwujudkan, kita diadakan, kan, maknanya kita ni bukan wujud sendiri. Sebab kita boleh tengok ciri-ciri. Bila kita nak tengok diri kita ni adalah sesuatu yang yang baharu ataupun yang yang qadim. Kan, baharu lawan yang qadim. Kita ni baharu ke qadim? Kita ni manusia ni, maknanya kalau qadim, kalau kata sedia, bermakna ada sifat-sifat ketuhanan. Bila kata kita ni sedia, kita ada sifat-sifat ketuhanan. Maka bila ada sifat ketuhanan, tidak akan ada sifat baharu. Tapi kita tengok pada kita ni ada sifat-sifat baharu. Apa yang baharunya? Apa yang sifat ada pada kita ni? Kehendak kita bukan semuanya kita perolehi. Itu menunjukkan kita ni baharu. Kalau kita bukan baharu, kita qadim, maknanya di antaranya apa sahaja kehendak kita perolehi. Orang kata tu raja nak apa semua boleh. Ada pepatah pula kata ada duit semua boleh jadi. Belum tentu lagi ada duit semua boleh jadi. Sakit bilion, kan, boleh hilang tak sakit tua? Boleh tak dengan ada trilion, dia ada duit trilion, dia boleh menahankan dirinya daripada tua? Tak boleh. Tua juga. Dia ada harta satu dunia lah kita kata. Boleh tak menahankan diri dia daripada mati? Tak boleh juga. Kehendak dia tak mau mati, tapi dia mati juga. Bermakna kita tak upaya nak menahan. Sebab kita ni ada yang mengatur kita ni. Sebab itu kita ni adalah ciri-ciri baharu. Sifat-sifat baharu. Makna bila sifat baharu ni, maknanya wujud kita ini, sebelum wujud kita ni kita tak ada, lepas tu ada, lepas tu akan ditiadakan balik, lepas tu akan diadakan balik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Bagaimana kamu boleh ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu tak mau ikut Allah? Bagaimana kamu tidak mengaku Allah itu Tuhan, sedangkan kamu dulu ni mati? Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Dulu tak ada, sekarang ada. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan lagi kali yang kedua. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian Allah hidupkan kamu dan kepadanya dah dikembalikan. Tu maknanya musyahadah kita kepada zat Allah Ta'ala ni, mana Allah sahaja yang ada, kita ni tak ada. Kita diadakan sahaja. Kan, langit diadakan, bumi diadakan, diadakan itu adalah kehendak Allah. Bukan kita baca dalam ilmu tauhid, adanya Allah itu bukanlah semestinya kena adanya alam ini.
Adanya Allah ini bukan semestinya kena ada manusia, kena ada langit, kena ada bumi. Kalau tidak, tak betul. Tak. Kan? Adanya alam ini pun menunjukkan ada Allah. Tidak ada alam ini pun menunjukkan ada Allah. Adanya langit ni pun menunjukkan ada langit itu menunjukkan ada Allah. Baik, kalau tak ada langit pun menunjukkan ada Allah. Ada bumi menunjukkan ada Allah. Tak ada bumi pun menunjukkan ada Allah. Ada manusia menunjukkan ada Allah. Tidak ada manusia pun menunjukkan ada Allah. Pasal apa? Ada, tiada, bumi, langit, manusia, alam ini, ada tak ada tu menunjukkan adanya Allah Ta'ala juga. Pasal apa tak kata adanya bumi ini menunjukkan ada Allah, tak ada bumi ini menunjukkan Allah pun tak ada? Tak boleh kata macam tu. Kerana adanya makhluk ini, bumi, langit, gunung, manusia, malaikat, adanya ini menunjukkan ada Allah. Kerana adanya kita, tiadanya kita ini adalah harus sahaja. Kan harus itu maknanya Allah boleh adakan dan Allah boleh mentiadakan. Kan adanya kita pun adanya Allah, tiadanya kita pun ada juga Allah. Sebab adanya kita, tiada kita ni adalah kuasa Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kerana wujud segala makhluk ini datangnya daripada wujud Allah Ta'ala, maka dikatakan pada fana itu la mawjuda alal itlaqi illallah. Tidak ada mawjud yang mutlaknya. Kan? Yakni pada hakikatnya tu melainkan Allah. Semata-mata wujud Allah saja. Kita ni bukan wujud tapi diwujudkan saja. Tu bahasa kita kata dah. Kan? Kemudian dinamakan musyahadah ni musyahadah az-zat fi zati. Az-zatu fi zati. Dan namakan juga tauhid az-zat, tauhiduz zati. Tauhid zat itu nama aja. Kan? Nama bagi perbincangan kita ni. Sebab itu ada orang yang hebatlah kan. Dia melihat kewujudan Allah dengan Allah. Kan? Kita melihat kewujudan Allah ini, kita memperdalilkan adanya Allah ini, adanya alam ini. Sebab itu kalau kita tengok orang dulu-dulu dia kaji sifat 20, dia kata apa? Tengok balik dalam kitab perukunan. Wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada, dalilnya baharu alam ini. Tu ayat tu. Tu yang dia duk cerita wallahu a'lam betul tak betul lah. Jadi guru ni ajaklah mu'alaf style lama. Wujud artinya ada, lawan tiada, wajib ada, mustahil tiada, dalilnya baru alam ini. Wujud ada, mustahil tiada. Wujud ada Allah, mustahil tiada Allah. Wajib ada, mustahil tiada. Yang mu'alaf ni pening kepala. Dia pun kat tangan. Dia kata, Ustaz, orang mau tanya betul-betul lah. Satu kali Ustaz cakap Tuhan ada, satu kali Ustaz cakap Tuhan tak ada. Cakap betul-betul lah. Allah tak ada kan? Allah cakap Allah lah, Allah cakap Allah. Kalau tak lah, orang mau cari. Kan? Itulah. Jadi itu ringkasan dia, cara penyampaian kita tu. Kita kata Allah itu ada, mustahil itu tiada, bermakna tidak sama sekali kita tidak sama sekali kita terlintas di dalam pemikiran kita tu Allah tu tiada, Allah tu ada, Tuhan itu ada. Dalilnya baharu alam ini. Apa maksud baharu alam ini? Alam ini apa? Alam ini jangan kita nampak langit bumi, bukan itu saja. Berkata alam ini masiwallah. Bila kata alam ini barang yang lain daripada Allah, termasuklah manusia ke, malaikat ke, gunung ke, ikan ke, lembu ke, rumput ke, semua itu alam. Masiwallah itu alam. Dalil alam ini, itulah kita, peringkat kita ni. Kita melihat satu bukti mengatakan adanya Allah. Sebab kejadian yang ada ini, ataupun makhluk-makhluk yang ada ini, kan, begitu hebat kejadiannya.
Bila hebatnya, maka sudah tentulah penciptanya hebat. Maka Nabi SAW datang menyatakan kehebatan-kehebatan pencipta alam ini melalui Quran. Kita dengan pemikiran pun kita pun rasa hebat dah. Yang mencipta dia tu hebat ni. Jadi Nabi datang pula dengan Qurannya, cerita pula tentang kehebatan-kehebatan Allah Ta'ala. Maknanya kita dapat dengan dalil akal, kita dapat dengan dalil nakal. Quran sebut gitu juga, akal kita juga jadi takjub, hebat sungguh. Kan, sebab itu ada dalam Quran menyebutkan tentang Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi satu macam orang kata macam satu tamparan lah kepada orang yang tak mau beriman kepada Al-Quran umpamanya. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kan, hingga akhir ayat. Dan jika kamu ragu tentang ayat-ayat aku ni, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kamu ragu, buatlah seperti mana Quran. Tak boleh. Orang yang hebat-hebat ni, hebat tentang Quran ni, ada juga. Orang hebat Quran ni, dia tahu bahawasanya ada di kalangan manusia ni yang cuba menyelitkan ayat-ayat bahasa Arab dalam Quran, yang dia sedudukkan bahasa tu dalam Quran, yang menduduk tu menganggap orang takkan tahu. Ini bahasa Arab, dia seduduklah masuk apa-apa kalimah ke apa semua ni, tapi Allah Ta'ala dah memberi suatu janji, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Allah Ta'ala akan memeliharakan. Maknanya itulah di antara puak-puak Syiah, dia bawa ayat tu masuk dalam Quran dia. Dia edarkan Quran yang berbentuk Syiah ni. Dia masukkan ayat ni dalam Quran ni. Tapi Allah Ta'ala jadikan di kalangan manusia ni ada sahaja yang pakar tentang Quran. Bila dia dengar ayat-ayat ni, dia kata ni bukan ayat Quran ni. Ini dimasukkan ni. Mereka duk ingat macam Taurat dan Injil. Taurat dan Injil dulu ni adalah orang yang cuba memutarbelikkan, menukar kalimah-kalimah. Tapi Quran tak boleh. Walaupun ada, tuan-tuan, ada orang yang buat ni pahaman Syiah lah ni, kan? Dia duk buat ayat-ayat surah-surah ni, dia masuk dalam Quran kita ni, dalam kalimah-kalimah ni. Ada sejurus dulu ni memang heboh lah tentang ayat-ayat tu. Kalau kita orang yang tidak memahami, mungkin kita kata ni Quran. Kan, kita kata ni Quran ni. Kalau orang faham, dia kata bukan Quran. Allah Ta'ala akan jadikan ada sahaja orang-orang yang pakar tentang Quran, dia akan menjaminkan Quran itu sentiasa dipeliharakan, tidak dinodai seperti mana kitab Taurat dan Injil itu. Berkata Al-Alim Allama Al-Marhum Tuan Husin rahimahullah ta'ala, maka hamba tidak panjangkan sebutnya bicaranya pada dua musyahadah yang akhir ini, kerana barang siapa hasil dengan musyahadah pertama, yang pertama tu yang apa tu? Iaitu musyahadah segala perbuatan Allah. Kita melihat perbuatan-perbuatan Allah ni hebat ni. Kan, kita tengok kata, kan, perbuatan Allah ni begitu takjub sekali, kan? Perbuatan-perbuatan Allah itu yang kita baca muka surat 23, kan, musyahadah segala perbuatan Allah itu, iaitu menggerakkan segala makhluk, kan? Kan, dialah menggerakkan tu. Kemudian dia kata sini, hamba tidak panjangkan sebutan bicara ini, bicara musyahadah zat Allah Ta'ala ni pada dua musyahadah yang akhir ni, iaitu musyahadah segala sifat Allah
dan musyahadah kepada zat Allah ni kerana apa? Barang siapa hasil dengan musyahadah yang pertama tu musyahadah perbuatan Allah, melihat kejadian pencipta ni yang Allah sendiri ni kita duk main, kita duk dengar, kita duk faham, kita tak faham, kita boleh amal, kita tak boleh amal, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang kuat, ada orang lemah ni, ada lelaki-lelaki dan perempuan tu, tengok segala perbuatan Allah yang menjadikan perbuatan semua tu. Kita tengok itu pun dah tentulah hebat dah tu, dah kita mengenali Allah Ta'ala dah tu. Pengarang ni kata dia tak bawa musyahadah segala sifat Allah, musyahadah kepada zat Allah Ta'ala. Kita tak perlu sangat nak kaji segala sifat-sifat Allah terlebih dalam, tak perlu kaji sifat-sifat Allah, zat Allah dengan dalamnya, apatah lagi zat Allah yang Nabi kata tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi zatillah. Kamu fikir tentang pencipta ni, yang Allah cipta ni, hebat tak hebat ni? Hebat. Jangan fikir tentang diri Allah, fikir tentang kita pun hebat ni kan. Kan hebat dah Allah cipta kita ni, hebat dah. Dia tak memanjangkan dua musyahadah ni, musyahadah segala sifat Allah, musyahadah kepada zat Allah ini. Pasal apa? Kerana barang siapa hasil dengan musyahadah yang pertama, maka mudahlah baginya musyahadah kedua, dan barang siapa kurang musyahadah kedua, maka mudahlah baginya menghasilkan musyahadah ketiga. Kerana pekerjaan musyahadah ini adalah dibangsa kepada zuk perasaan. Tu. Yang ni tuan-tuan, yang kita duk tengok orang duk baca Quran tak berhenti-henti, ada setengah orang main masjid tak berhenti-henti, ada orang dia rajin sedekah tak berhenti-henti, ada orang ni dia suka buat kenuri tak berhenti-henti, ada orang suka buat ibadat tak berhenti-henti. Ni orang duk tengok kita duk main masjid, duk mengaji, duk belajar ni, kadang-kadang dia dengar di corong-corong masjid tu, dia kata duk cerita bab semayang ni daripada dulu sampai dulu ni dia duk baca bab semayang. Ni tuan-tuan, saya duk ingatlah kan, akan datang ni kitab ni akan dibaca oleh Ustaz lain lah kan, Ustaz lain, saya ingin sebut nama dia. Saya akan baca kitab Fiqh pula, Fiqh Sabilan, kan, sebab saya rasa kita perlu juga kan untuk fiqh ni, insya-Allah tuan-tuan dah dia maklum dah, faham insya-Allah dah. Cuma kita daripada segi nak membincangkan lebih lanjut lah kan, saya rasa saya suruh kitab Sabilal Muhtadin tu, itu kitab yang paling tinggi lah dalam kitab Jawinya tu, dikarang oleh Syekh Asyad Banjar kan, insya-Allah. Jadi ada orang melihat kita ni, kadang-kadang dia kata dia pun tak habis-habis ke mengaji bab sembahyang ni. Kata. Tuan-tuan, ilmu apa pun dia tak boleh pergi habisnya. Tak usah kata ilmu akhirat, ilmu dunia pun kita tak boleh pergi habis. Dia ada saja. Kan? Benda-benda yang latest, benda-benda yang baru ni macam komputer ni apa semua benda-benda macam ni kan. Kita duk pakai handphone 3 sekupang. Kan? Duk tunggu WhatsApp masuk, tak masuk kan, 3 sekupang tu. Kan, nak buat apa grafik apa semua hak 3 sekupang tak boleh. Dia kena pergi beli pula, install hak lain pula. Dengar install pun kita tak reti, dengar yang tu tak reti, dia kata ambil dah pula. Kan, benda ni hak Google, dengar Google pun kita duk cari hak Google tu tak mana, pusing merata. Mai ke dapat ke anak kita, cucu kita, dia kata macam ni Tok Wan, dia kata Tok Wan dia baru dah jam 3 jam 4 dah pandai Google dah. Kan, kita tak boleh. Kita ni boleh sikit-sikit ni pun pasal nak kena belajar, pasal nak buat kerja dengan benda ni kan. WhatsApp ke apa ke, mereka kata ni buat Telegram senang, Telegram pula dah. Kita ingat Telegram tu pergi hantar surat mana apa dah kan. Saya apa-apa anak-anak kan, anak jam sikit panggil anak, buatlah grafik lah apa semua kan. Anak saya ni dengan hak ni saja dia boleh buat video, dia hantar dekat apa ni tu kan, video cerita pendek apa semua ni dia buat dengan yang ni dia buat alat hang ni kan. Itu pun dah hebat dah. Maknanya zuk ni, perasaan ni tak ada. Dia rasa rimah kalau dia tak boleh main masjid.
dia rasa tak senang duduk kalau dia tak boleh main kuliah. Kan, dia tak berasa komplit kalau hari tu dia tak sedekah, umpama tak buat kenduri. Dia rasa itulah perasaan, itulah zuk nama dia tu. Itu semua itu adalah semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau orang heran tu heran lah. Kita pun heran kat depa juga. Kita kata depa ni kan kita pun heran depa heran kita. Itu kata perasaan kan. Dan wijdani itu pendapat hati. Seperti yang telah lalu sebutnya pada mukadimah dulu ni. Yang tu nak cerita boleh cerita, tapi kita cerita tapi dia macam amrun i'tibari. Benda kita cerita boleh tapi tak boleh dapat, melainkan kurniaan Allah Ta'ala saja. Kan? Tu kata guru saya dulu, kata di antara ilmu yang kita nak dapat, kan, dia kata tu baca suratul kahfi. Tu suratul kahfi tu, baca suratul kahfi, baca hafal ke tak hafal ke, baca je lah, insyaAllah. Maknanya kepahaman kita Allah bagi, lepas tu zuk, rasa sedapnya, rasa lazatnya. Nak cerita tu lah, nak cerita pun kita tak ada perkataan nak cerita. Itu kurniaan Allah Ta'ala lah, kan. Dan dikenaki dengan musyahadah. Yang pertama ialah musyahadah kepada segala perbuatan. Kedua, musyahadah kepada segala sifat. Ketiga, musyahadah kepada zat Allah. Dan jika tuan sudah berhasil dengan musyahadah pertama, mana kita melihat dah ini semuanya kerana Allah Ta'ala belakang ni. Allah. Kita fikir, kita buat kenduri, tentulah kita punya kita punya rangka kita ataupun kehendak kita tu apa. Kalau kita buat kenduri, hari tu jangan hujan. Tu kita buat kenduri, kita nak bahawasanya orang mai, kita panggil dia orang mai. Kita buat kenduri, kita nak makanan cukup-cukup je. Kan, tak mau tak cukup, tak mau tak lebih, kita nak cukup-cukupnya. Kita nak kenduri ni maknanya semua orang makan sedap, kan, tak ada masalah. Macam-macam kehendak kita. Ada ketikanya kehendak kita tu Allah makbulkan, semua okey, makan okey, kan, orang mari semua, contohnya cuaca pun elok. Ada ketika macam tu, bolehkah kita kata inilah kehendak saya, kan, inilah kehendak saya macam ni boleh kata? Tak boleh. Sebab nanti ada satu ketika kita buat kenduri pula yang lain pula, ataupun kita buat apa agenda yang lain pula, kita nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Kadang-kadang dia tak jadi macam mana kita nak. Dia mungkin jadi 2 daripada 5 benda yang kita nak. Kadang-kadang jadi 1 daripada 5 benda kita nak. Dia tak jadi semua. Hak jadi kemarin ni kita kata kehendak kita, pasal apa hak ni pula tak jadi dengan kehendak kita? Bermakna itu bukan kehendak kita lah tu. Itu kehendak Allah. Tu perbuatan Allah, kehendak Allah. Alhamdulillah. Sebab itu kita orang Islam ni selalu ada perkataan-perkataan yang menepati perbuatan kita ni. Kita dapat nikmat, kita dapat melaksanakan sesuatu, kita akan sebut perkataan alhamdulillah. Kan, bila kita dapat satu musibah, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, kita tengok satu benda yang ajaib, mungkin kita kata masya Allah. Kan, kalau kita kita tak dapat buat satu keputusan, kan, kita sebut insya-Allah. Macam-macam lah perkataan-perkataan itu kita balikkan kepada Allah. Masya Allah, inna lillahi wa inna raji'un, subhanallah, alhamdulillah, semua Allah belakang lah, kan. Kita melihat itu semuanya daripada Allah. Jadi maknanya kita tak akan meletakkan
kesalahan kepada makhluk itu, kita meninggalkan kita meninggalkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya anak kita tak periksa. Contohnya senang. Anak kita tak periksa. Kita dah bagi dah tuition, kita dah hantar sekolah dah, kan? Kita dah beli peralatan dia tak perlu periksa. Kita pun marahlah dia. Kan? Marah tu layak tak kita marah? Boleh kita marah. Tapi kita marah tu berpada-pada lah. Jangan kita marah sehingga kita hilang kan, sandaran kita kepada kehendak Allah. Kan? Kita marah, kita kata pasal apa jadi macam ni, pasal apa tak lulus, kan? Dah dibagi macam-macam dah peralatan, kan, ilmu, pasal apa tak lulus. Allah ni jadikan alam kita ni tuan-tuan, dia jadikan peratusan kejadian alam ini melalui asbab. Makan kenyang sebab makan. Macam kita kata tadi tu. Pandai sebab belajar. Berjayanya sebab istiqamah, bersungguh-sungguh, itu berjaya. Itu Allah tak berikan sebab. Kalau tidak sebab tu, maka dia mungkin termasuk dalam mukjizat, irhas, karamah umpamanya. Kan? Itu makna satu perkara yang mencari adat. Orang kata mencari adat ni makna luar biasa. Itu luar biasa. Tapi Allah jadikan alam ini ada bersebab. Jadi salahlah pahaman Jabariyah. Jabariyah ni dia tak mau usaha. Dia semua Allah lah. Dia semua Allah. Bila semua Allah, yang bahayanya bila orang buat kesilapan, kesalahan. Orang tu mencuri, dia pahaman Jabariyah. Apa dia kata? Saya bukan nak curi, saya bukan ada kuasa apa nak curi. Ni gerak kita ni semua Allah yang gerak. Habis curi itu saya nak gerak ke? Kalau Tuhan tak gerak, Tuhan kehendak Tuhan tu. Yang ni yang bahaya. Kan? Dia akan pi tu. Itu maknanya jalan-jalan tu membawa kepada kepahaman yang salah. Kesalah tu salahnya kerana kita hidup di dunia, kita ada syariat. Dia akan jadi, dia tak akan usaha. Dia tidak akan ada usaha, dia tidak akan melaksanakan ibadat, kerana dia kata syurga neraka tu Allah dah tentu dah. Dia kata kalau dia buat pun Allah tentu, dia tak buat pun itu dah tentu Allah Ta'ala. Inilah tidak ada kehidupan bersyariat, orang kata kan, tidak bersyariat. Ini kesalahan di antara kesalahan Jabariyah. Dan mananya membadal lain. Dan jika Tuhan sudah hasil dengan musyahadah pertama, sudah beramal dengannya, saya memadalah, kerana pada masa kita ini sangat lemah pengenal ilmu dan amalan, dan pada masa ini tidak ada tempat ikutan yang bersih. Maksud itu kerana manusia di masa ini boleh dikatakan semuanya berhadap kepada dunia, padahal umur mereka sangat singkat, dan kebanyakan dahulu kala umur mereka panjang, mereka berpeluang beramal dengan amal akhirat. Dan jika sekiranya Tuhan tidak berpulang mengerjakan dengan musyahadah ini, maka hendaklah sesungguh Tuhan berhadap dengan i'tiqad wahdah Allah untuk menempati kita perkara ini, seperti artinya mengikatkan keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifatnya dan pada segala perbuatan, kerana mengikut seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi kita SAW dengan firman Allah, qul huwallahu ahad, hingga akhirnya tu. Katakanlah dan intikallah ialah Allah itu Esa. Jadi maknanya dia sini dia kata ada 3 martabat musyahadah, ada 3 pangkat musyahadah. Kalau kita dapat musyahadah segala perbuatan Allah itu pun okey dah tu. Maknanya kita tumpukan bahawasanya semua perbuatan, semua kerja yang bergerak di alam ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nampaklah kebesaran, kehebatan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kita tahu macam tu, maknanya kita sebagai hamba Allah Taala, manusia yang Allah ciptakan, ada syariatnya, ada peraturannya, ada hukum hakamnya,
Maka manusia akan mencari Tuhan dan seterusnya akan beribadat, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Macam mana nak beribadat kepada Allah SWT ni? Maka Allah turunkan Rasul, Allah utuskan Rasul, Allah turunkan kitab, kan? Allah utuskan Rasul, Allah turunkan kitab. Macam mana Allah telah sebut dalam Quran, di antaranya ayat surah Al-Insan, inna hadainahu sabil, inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabil, kami tunjukkan jalan, yakni bi ba'si Rasul, kami utuskan Rasul untuk menunjukkan mereka jalan, untuk menunjukkan mereka cara mana, macam mana nak hidup di atas muka bumi ini, macam mana nak hidup di atas muka bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bagaimana nak menjadikan hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Allah utuskan Rasul, kita nak kena ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui perbuatan Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Maka perkataan Nabi itu nama dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan habis ini sebab akan disambung oleh Ustaz apa tu kan, insya-Allah saya nak baca fiqh lah sini kan. Ustaz Amin Syazwan kan. Ustaz Amin Syazwan ni. Dan makna etika itu pegangan yang tetap dengan mata hati akan satu pekerjaan dan dinafi akan lawannya. Seperti kita ambil pegang dengan mata hati kita akan bahawanya Allah Ta'ala itu bersifat dia dengan wahdanya Esa. Allah itu Esa, bukan dua, bukan tiga. Mukhalafat, bersalahan Allah Ta'ala yang baharu, qudrat, kuasa, ilmu dan kita sebagai-bagian lah. Dan kita nafikan daripadanya segala lawan itu, iaitu berbeda-beda Allah, bandingan Allah ada persamaan, dan lemah dan jahil bagi Allah itu adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Itu yang penting sangat kita belajar ilmu sifat 20 itu adalah untuk kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala tu. Ulang kaji kita tu agar kita makin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillah.